bantu saya, tuan-tuan, bantu respon. Saya nak tanya, siapa nak tahu yang selama ni ada tak dia buat perkara yang haram dalam solat dia? Haram awak buat perkara ini dalam solat. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu perkara makruh dan batal yang selalu awak duk buat dalam solat awak? Awak nak tahu tak ada perkara sunat yang selalu awak duk tinggal dalam solat awak? Ibu tuan-tuan, siapa pun yang nak tahu, tolong komen nak tahu, barulah saya mulakan sesi live ini. Ibu tuan-tuan, saya nak minta sokongan, nak minta semua bantuan semua orang. Saya nak tanya siapa nak dapat pahala pada tengah hari ini. Senang saja. Tolong tekan button share. Awak sudah dikira dinilai orang yang sebarkan ilmu. Ibu tuan-tuan, bantu saya untuk tekan button share. Awak dihitung sebagai orang yang menyebarkan ilmu dan awak akan dapat pahala di atas penyebaran ilmu ini. Ibu tuan-tuan, saya nak berkongsi pada pagi ini. Kalau awak rasa sesi ini bermanfaat, awak boleh tak janji dengan saya untuk tekan button share? Saya nak cerita perkara yang haram tapi selalu kita duk buat. Saya nak cerita perkara makruh, batal tapi selalu kita duk buat. Saya nak cerita perkara sunat tapi selalu kita tinggal. Suka saya sebut satu topik baru pada pagi ini, tentang jari dalam solat. Awak tahu tak kedudukan jari dalam solat? Okey, ketika takbiratul ihram, jari kita ni sunat kita renggangkan. Kita bukakan sedikit, jangan rapatkan. Ketika takbiratul ihram, so kita sebenarnya jari kita ni ada 5 tempat. Tengok betul-betul fokus kepada ilmu insya-Allah tuan-tuan. Moga dapat ilmu bermanfaat pada pagi ini. Saya bercerita tentang takbiratul ihram ni. Takbiratul ihram ni kita disunatkan buka dan kita renggangkan dan disunatkan kita tundukkan sedikit jari. Nak saya buat demo ke bagaimana jari ketika takbiratul ihram Nabi buat? Awak jangan tutup, bukakan sedikit dan jangan rapatkan, bukakan sedikit dan tundukkan sedikit. Kena tunduk sikit. Dan kalau ketika rukuk, kena renggangkan. Macam pegang rukuk tu. Okey, kalau sujud, kena rapatkan. Sujud nak kena rapatkan. Okey, kalau duduk di antara dua sujud pun, sunat kita rapatkan. Okey, kalau tahiyat awal pun, kita rapatkan. Kecuali untuk tunjuk jari sahaja. Kan tahiyat kita tunjuk jari. Okey, ibu tuan-tuan. Untuk takbiratul ihram ni, dia tak sama dengan perempuan. Yang lain semua sama. Yang lain semua sama, perempuan berbeza di takbiratul ihram sahaja. Ibu tuan-tuan, boleh tak saya nak minta sokongan semua orang tolong tekan button share? Nanti saya ulang balik, saya buat demo Don't worry, saya akan buat demo. Saya nak cerita dulu tentang apakah perkara yang haram tapi selalu kita dah buat. Apakah perkara yang makruh tapi selalu kita dah buat dalam solat kita. Apakah perkara sunat tapi selalu kita tinggal. Ibu tuan-tuan, saya nak semua orang komen. Awak nak tahu tak apa dia yang kita nak kongsikan pagi ini tentang amal ibadat kita? Apakah itu haram dulu? Kita nak ambil definisi haram dulu. Haram tu maksudnya adalah kalau kita buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Itulah maksudnya haram. Itulah ibu-ibu tuan-tuan maksudnya haram. Okey, perkara haram yang selalu kita duk buat dalam solat kita, ibu tuan-tuan. Yang pertama adalah kita membatalkan solat dengan sengaja. Siapa pernah buat? Jangan tengok lagi sebelah kanan. Saya tutup dulu sebelah kanan ni. Okey, tengok sebelah kiri. Contoh, kalau suami awak panggil ataupun mak awak panggil, awak dah angkat takbir dah. Tiba-tiba suami awak panggil. Masa tu awak tengah solat, awak pun batalkan solat awak. Contoh, suami awak ketuk pintu. Sayang, buka pintu, abang dah balik, buka pintu ni. Awak pun hentikan solat. Siapa pernah buat begini? Dia tengah solat, suami dia panggil dia, ataupun mak dia panggil dia, dia pun hentikan solat. Hukumnya haram. Kalau solat fardu, hukumnya haram. Setelah awak angkat takbir, awak tidak boleh hentikan lagi solat awak. Hukumnya haram. Hukumnya berdosa. Kalau solat itu solat sunat, maka hukumnya harus. Cuma kalau risau suami kita marah, mak kita marah, untuk solat sunat, sunat kita hentikan. Untuk solat fardu, haram kita hentikan. Faham sesuatu?
Iaitu haram kita membatalkan solat kita dengan sengaja setelah kita angkat takbir. Selama ni kalau awak buat, maka awak telah melakukan dosa di saat sedang solat. Allahu Akbar. Awak angkat takbir. Kenapa kedudukan tak okey ni? Kejap saya betulkan kamera. Okey. Awak angkat takbir. Setelah awak angkat takbir, suami awak panggil, mak awak panggil, maka awak pun hentikan solat. Hukumnya haram. Awak telah melakukan maksiat, awak telah melakukan dosa di saat sedang melakukan solat. Na'udzubillah, ibu tuan-tuan, ramai orang tak tahu, ramai orang tak belajar, menyebabkan dia suka-suka je angkat takbir, dia hentikan solat. Ada dengar kalau ibu panggil kena sahut dulu ibu panggil? Tak. Nur Hamisa, tidak. Awak silap faham. Itu solat sunat. Kalau solat sunat, boleh nak hentikan. Kalau solat fardu, haram awak hentikan. Yang awak dengar tu tak betul lah. Jadi, kita tidak boleh hentikan solat kecuali benda tu betul-betul mudarat. Kecuali perkara tersebut betul-betul mudarat. Contoh apa? Contoh kalau kita tak hentikan, anak kita boleh mati. Anak kita boleh terluka. Jadi kalau perkara tersebut tidak mudarat, maka haram kita hentikan. Ibu tuan-tuan. Haram kita hentikan solat kita. Okey, masalah kedua, tengok sebelah kanan. Masalah kedua, tengok sebelah kanan. Ibu tuan-tuan, saya nak tanya jujur ni, sesi ni memberi manfaat ke tidak pada awak? Siapa rasa sesi ni memberi manfaat? Saya merayu kepada semua orang, tolong tekan button share sekarang. Bagilah live ini tersebar. Nampak tak jari saya tu? Sebelah kanan tu ada button share. Kalau orang lelong baju murah, orang lelong kosmetik, laju pula kita tekan button share. Untuk majlis ilmu agama, untuk majlis ilmu agama, bantulah sebarkan ilmu ini, ibu tuan-tuan. Bagilah masyarakat kita yang tak tahu jadi tahu. Ni saya nak tunjuk betapa banyak perkara haram yang kita duk buat dalam solat kita tanpa kita sedar. Betapa banyak perkara makruh dan batal yang selalu kita duk buat dalam solat kita. Dan ada banyak perkara sunat yang selalu kita duk tinggal, ibu tuan-tuan. Okey, perkara yang kedua, dia sangka solat dia dah batal, dia pun batalkan solat. Contoh macam mana? Saya nak tanya awak. Pada awak duduk rakaat kedua, tengok betul-betul fokus soalan saya. Pada duduk rakaat kedua, awak tengah berdiri. Tiba-tiba, rakaat awak teringat, rakaat pertama aku tak sujud lah. Siapa pernah berlaku macam ni? Rakaat pertama aku tak sujud lah. Ataupun duduk rakaat kedua dia teringat, aku tak baca Al-Fatihah lah. Siapa pernah berlaku macam ni? Tengok masalah kedua. Ni masalah pertama dah selesai tadi. Tengok masalah kedua. Siapa pernah berlaku masalah macam ni? Awak duduk rakaat kedua. Awak teringat, aku tak sujud lah tadi. Memang yakin tak sujud. Ataupun, aku tak baca Al-Fatihah lah tadi. Siapa pernah berlaku macam ni? Saya nak tanya awak, macam mana awak selesaikan masalah ni? Apa awak akan buat? Apakah langkah awak akan buat? Adakah awak akan teruskan solat? Cuba jawab. Adakah awak akan batalkan solat dan solat balik? Adakah awak akan sujud sawi? Apa pilihan awak? Apa pilihan awak? Cuba bagi tahu. Adakah awak akan solat balik? Ataupun teruskan solat? Ataupun macam mana awak buat? Bagi tahu saya. Rakaat kedua. Awak teringat, rakaat pertama ni aku tak sujud lah. Okey, dengar betul-betul siapa yang jawab solat balik tadi? Batalkan dan solat balik. Awak tahu tak siapa jawab macam tu? Siapa yang dia batalkan solat dia solat balik, dia telah melakukan perkara yang haram. Siapa yang jawab teruskan solat, jawapan awak salah. Siapa yang kata, ustaz, saya kalau jadi kes macam ni, saya batalkan solat, saya solat balik, hukumnya haram. Siapa yang kata teruskan solat, jawapannya salah. Siapa yang kata sujud sawi, jawapan dia salah. Makin menarik ni. Sebab tu saya kata, ibu tuan-tuan, ramai orang, saya nak tanya ni, betul tak ramai orang kalau jadi kes macam ni, ramai orang kalau jadi kes macam ni, dia akan solat balik. Ramai tak orang dia akan solat balik? Setuju tak?
Setuju tak ramai orang dia akan hentikan solat, dia solat balik. Alamak, aku tertinggal Fatihah lah tadi. Aduh, solat balik lah. Setuju atau tidak? Dan hukumnya haram. Setelah awak angkat takbir, awak batalkan solat awak balik dengan begitu saja, maka hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dia sangka solat dia dah batal, dia pun batalkan solat. Maka hukumnya haram. Jawapan yang betul, saya tambah 1 rakaat, betul ke? Tak betul, salah. Jawapan yang betul adalah awak kena turun balik, duduk di antara 2 sujud dan awak kena sujud. Awak kena duduk di antara 2 sujud dulu, barulah awak sujud. Barulah betul. Selama ni awak telah melakukan perkara yang haram, awak pergi batalkan solat, awak solat balik. Hukumnya haram. Jawapan yang betul adalah awak nak kena turun balik dan siapa kat sini? Siapa kat sini nak saya tunjuk demo? Ada tak orang kat sini nak saya tunjuk demo? Saya boleh terbalikkan kamera, saya tunjuk demo. Nak bagi awak lebih jelas. Siapa nak saya tunjuk demo? Ibu tuan-tuan, saya nak minta satu sokongan awak semua. Tolonglah tekan button share. Saya dah cerita ilmu yang bermanfaat. Awak dapat ilmu yang banyak. Saya nak minta satu je. Kerjasama anda semua, tolong tekan button share sekarang. Cukup ramai orang yang tekan button share, saya akan terbalikkan kamera saya dan saya akan buat demo secara detail. Nak bagi semua orang pada pagi ini dapat manfaat. Kalau terlupa baca Al-Fatihah, ni, masa duduk rakaat kedua, weh, aku rakaat pertama tadi tak baca Al-Fatihah lah. Macam mana nak buat? Masa ni awak sudah berdiri rakaat kedua. Weh, aku tak baca Al-Fatihah lah tadi. Macam mana nak selesaikan? Maka ulama mengatakan, kalau awak buat macam mana? Siapa yang pergi solat balik, dia batalkan solat, dia solat balik, maka hukumnya haram. Awak telah melakukan dosa di saat solat. Jawapan yang betul adalah awak kena teruskan solat tambah 1 rakaat. Sebabnya rakaat pertama tadi dikira lara, rakaat kedua sudah menjadi pangkat status rakaat pertama. Faham tak? Rakaat kedua menjadi rakaat yang pertama. Berbeza dengan masalah tadi. Masalah tadi awak kena turun kembali. Saya tak nampak lagi ada orang yang tekan button share. Ada orang dia tak peduli pun kita minta sebarkan ilmu. Saya nak tanya, berat ke nak tekan button share, nak sebarkan ilmu? Bantulah saya untuk bawa live ini pergi sejauh mungkin. Awak pun dapat pahala. Baik, saya tunjuk demo sekarang Saya terbalikkan kamera, saya tunjuk demo sekarang. Okey. Nampak? Tuan-tuan nampak ke? Assalamualaikum, selamat pagi, masih pagi Masya Allah, ibu tuan-tuan. Kita nak dapatkan satu ilmu pada pagi ini. Saya nak cerita tentang masalah tadi. Dengar betul-betul. Okey, tuan-tuan, saya dah bagi komitmen saya. Saya dah bagi komitmen saya untuk terbalikkan kamera, tunjuk demo, tunjuk muka saya. Saya nak minta satu sokongan anda semua. Tolonglah tekan button share. Saya nak ilmu ini tersebar jauh. Ibu-ibu tuan-tuan, ceritanya macam mana tadi? Masa duduk rakaat kedua, saya nak tengok semua orang tekan button share. Tuan-tuan, jom kita bawa live ini pergi sehingga 1,000 mata memandang. Sikit je lagi. Kalau semua orang, ada 2 cara nak naikkan live ini. Awak tap screen supaya live ini algoritma TikTok baca dan dia akan bantu untuk push naik. Yang kedua adalah awak tolong tekan button share. Moga-moga live ini tersebar jauh, ramai orang dapat manfaat. Dengar betul-betul. Okey. Masa awak duduk rakaat kedua, awak teringat, weh, rakaat pertama aku tak sujud tadi.
Rakaat pertama aku tak sujud. Macam mana nak buat? Jadi jawapannya adalah awak wajib turun kembali. Okey, awak kena turun kembali. Tapi bukan terus turun sujud. Awak kena turun duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dulu. Barulah awak sujud. Dan barulah awak bangun kembali. Kalau sesiapa yang tersilap sesuatu dalam solatnya dan dia pergi dia pergi hentikan solat, dia batalkan solat dia. Aduh, aku tertinggal sujud lah. Dia pun batalkan solat dia. Tak apalah, solat baliklah. Hukumnya haram. Siapa pernah buat begitu? Siapa pernah buat begitu? Dia tertinggal sesuatu dalam solat dia. Dia terlupa sesuatu. Dia pergi batalkan solat dia kembali. Siapa buat begini? Hukumnya haram. Hukumnya berdosa. Awak pergi solat balik, hukumnya berdosa. Berdosa kita pergi hentikan solat, kita solat balik. Dosa. Kita tengah solat, suami kita panggil. Buka pintu, sayang, buka pintu. Ayang, abang dah balik, buka pintu. Awak pun, alamak, suami aku panggil lah. Tengah solat ni, awak pun pergi buka pintu. Maka hukumnya haram. Haram kita hentikan solat setelah kita angkat takbir. Awas, jangan buat begini. Hukumnya berdosa. Hukumnya haram. Jangan buat begini lagi. Dah belajar ni, tolong take note betul-betul. Okey. Sebab itulah Imam Ibn Raslan sebut, wa kullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal kepada Allah tanpa ilmu, amalannya tidak diterima, amalannya ditolak. Sebab ni lah, sebab dia tak belajar hukum hakam. Okey, masalah kedua. Bila dia tengah solat, dia teringat. Dengar tengah-tengah dia solat, dia teringat rakaat kedua ni. Aduh, rakaat pertama tadi aku tak baca Al-Fatihah. Saya ulang. Rakaat pertama tadi aku tak baca Al-Fatihah. Macam mana nak buat? Rakaat pertama tadi aku tak baca Al-Fatihah. Maka dia pun hentikan solat. Hukumnya haram. Cara yang betul adalah teruskan solat. Rakaat pertama tadi tidak dihitung rakaat, dikira lagha. Rakaat kedua ini menjadi status rakaat yang pertama. Jelas? Kalau masalah sujud tadi, dia kena turun balik. Aduh, aku lupa sujud. Dia kena turun balik. Dia kena kembali. Tapi kalau dah lupa Al-Fatihah, nak kembali macam mana? Dah duduk berdiri dah. Kalau tak ingat sujud, kena kembali. Tak ingat Al-Fatihah, tak boleh dah nak kembali. Awak sudah duduk di tempat itu. Awak nak kembali macam mana? Faham tak ni? Siapa faham, komen faham. Tuan-tuan, 1K. Saya merayu pada semua orang yang masuk. Sukar ke nak tekan button share? Bantu saya untuk tekan button share. Saya merayu kepada semua, tolong tekan button share. Saya nak tengok ada 1,000 orang yang tekan button share. Awak akan dapat pahala disebabkan sebar ilmu. Seorang dapat ilmu pagi ni kerana awak tekan button share. Awak akan dapat pahala sampai bila-bila. Tuan-tuan, saya nak cukupkan 2,000 mata memandang. Bantu saya. Saya akan berkongsi, saya akan cerita tak pernah lelah. Asalkan anda semua support untuk sebarkan majlis ilmu. Okey, masalah seterusnya. Dengar. Masa awak tengah sujud rakaat kedua, okey, awak teringat, rakaat pertama tadi aku tak sujud. Macam mana nak buat? Boleh tak nak kembali? Tidak boleh kembali. Maka awak teruskan solat. Solat awak rakaat kedua dikira rakaat pertama. Rakaat pertama tidak dikira rakaat, maka dikira lagha, dikira lalai. Jadi rakaat pertama tidak dihitung rakaat, rakaat kedua menjadi status rakaat yang pertama. Faham ni? Faham begitu? Kalau awak tengah berdiri, awak tak teringat sujud tadi, awak nak kena turun sujud. Aduh, aku tak sujud, kena turun. Kena turun, tapi bukan sujud terus. Saya duduk di antara dua sujud dulu. Sebabnya kalau awak tertinggal sujud yang kedua, bermakna awak juga tidak duduk di antara dua sujud. Sebab tu kena duduk di antara dua sujud dulu, barulah awak sujud. Kalau awak belum sampai sujud rakaat kedua,
Kalau dah sampai sujud, nak turun macam mana lagi? Dah turun dah. Maka rakaat pertama dikira lara. Poin yang penting dalam sesi ni saya nak cerita adalah, ramai orang bila tersilap sesuatu di dalam solatnya, dia suka hentikan solat. Setuju atau tidak? Bila dia buat silap satu, aduh aku tak baca Al-Fatihah, dia pun hentikan solat. Aduh aku tak sujud lah tadi, dia pun hentikan solat. Siapa setuju ramai buat begini? Hukumnya haram, hukumnya berdosa. Ramai orang dia sangka solat dia tak betul, dia terus hentikan. Disebabkan kejahilan, tidak belajar hukum hakam agama, dia buat dosa ketika solat. Dia suka-suka hati untuk batalkan solat dia, dan hukumnya haram. Tidak boleh kita hentikan solat kita sesuka hati. Tuan-tuan, tidak boleh kita hentikan solat kita sesuka hati. Tolong take note. Suami awak panggil, awak tidak boleh hentikan. Mak awak panggil, awak tidak boleh hentikan. Solat ini perkara yang mahal. Nampak? Tuan-tuan, 1.1K saya merayu, tolonglah sebarkan live ini. Susah ke nak tekan button share? Masih ada orang yang tak tekan button share. Tuan-tuan, di akhirat nanti tangan-tangan kita akan bercakap. Mulut kita ditutup. Tangan kita menjadi penyaksian di atas perkara baik yang kita buat. Salah satunya masa hidup dulu kita suka sebarkan ilmu. Moga-moga tangan-tangan anda semua menjadi tangan asbab taufik dan hidayah kepada seluruh alam. Ibu tuan-tuan, tolong tekan button share. Saya nak sharing ilmu seterusnya. Baik. Tengah-tengah solat, dengar ni. Awak duduk rakaat kedua. Siapa pernah berlaku? Allahu Akbar. Alamak, naik rakaat ketiga, lupa tak baca tahiyat awal. Macam mana nak buat? Saya tanya, macam mana nak buat? Awak lupa tahiyat awal, macam mana nak buat? Cuba komen. Awak duduk rakaat kedua, bangun, Allah. Bangun rakaat ketiga, ya Allah, aku tak baca tahiyat. Macam mana nak buat? Siapa kata kena duduk balik? Siapa kata teruskan? Siapa kata sujud sawi? Duduk balik ke duduk macam mana? Tuan-tuan, duduk balik. Ibu tuan-tuan, dengar betul-betul. Siapa yang dah bangun berdiri tegak, dia pergi duduk balik, solat dia telah batal. Siapa baru tahu ni? Siapa baru tahu ni? Siapa yang duduk rakaat ketiga, dah bangun berdiri, dia pergi duduk balik, solatnya telah batal. Allahu Akbar. Dah berapa kali awak buat begini? Dah berapa kali awak buat begini? Sebabkan awak solat dalam keadaan jahil, amalan awak tidak diterima. Wa kullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dibuat tanpa didasari oleh ilmu, maka amalannya ditolak, amalannya tidak diterima. Ibu tuan-tuan, takut tak kita jumpa Allah nanti markah kita kosong? Ya Allah, aku solat ya Allah, tapi markah kosong. Pasal apa? Hidup dulu sibuk dengan bisnes, sibuk dengan kerja. Hukum hakam salat kita tidak ada nilai. Kita tak pergi belajar bab salat kita. Maka kitalah orang yang menjadi fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sembahyang. Sembahyangnya dalam keadaan lalai. Sembahyangnya tak tahu hukum hakam. Salat sekadar salat, tak ada makna. Salat tidak sah, salat tidak betul. Ibu tuan-tuan, bagilah masa untuk agama. Awak tak ada masa untuk agama, Allah tak ada masa nak jaga awak, ibu tuan-tuan. Awak tak peduli agama, Allah tak peduli awak, ibu tuan-tuan. Hidup tak bahagia, hidup tak tenang. Tuan-tuan, 1.5K. Saya merayu, jom kita bawa live ini pergi 2K. Bantu saya, kita sebarkan ilmu. 1.5K, ibu tuan-tuan. Ramai orang nak dapat ilmu pada tengah hari ini. Jadilah tangan kita saksi-saksi kebaikan yang mana kita akan tolong sebarkan ilmu, ibu tuan-tuan. Saya nak kita bawa hingga 2K pada tengah hari ini. Dengar situasi seterusnya. Okey, saya nak tanya awak, daripada awak angkat awak kecil lagi awak solat. Saya nak tanya awak,
Berapa kalikah awak angkat takbir ketika solat? Angkat takbir ketika solat bila? Ada tak orang dia angkat takbir tiap-tiap rakaat? Allah. Mula-mula Allahu Akbar. Lepas tu rakaat kedua. Allahu Akbar. Rakaat ketiga. Allahu Akbar. Rakaat keempat. Allahu Akbar. Betul ke tak betul? Salah. Angkat takbir hanya rakaat pertama dan ketiga sahaja. Siapa baru tahu? Siapa baru tahu? Angkat takbir hanya rakaat pertama dan ketiga sahaja. Jangan angkat tangan pada rakaat kedua dan keempat. Angkat tangan hanya rakaat pertama dan ketiga sahaja. Ada orang dia pergi angkat tangan tiap-tiap rakaat. Tak betul. Ada orang dia pergi angkat rakaat, tak angkat tangan langsung pun tak betul. Sunnah Nabi yang sempurna adalah angkat tangan rakaat pertama dan ketiga sahaja. Ibu tuan-tuan, siapa rasa sesi ni memberi ilmu agama, memberi manfaat, saya merayu kepada semua 1.6K. Jom kita bawa live ini pergi 2000. Mata memandang. Ibu tuan-tuan, seorang je dapat ilmu kerana awak tekan button share, awak akan dapat pahala sampai bila-bila. Okey. Baik, alhamdulillah. Saya sambung lagi. Sedia? Okey, masalah seterusnya. Di dalam solat kita ni, awak tahu tak jari nak letak macam mana? Saya nak tanya ni, kalau kita sebagai umat Islam dah, orang kata apa, dah daripada kecil kita solat, tapi kita kalau orang tanya kita macam mana cara Nabi solat, kita tak boleh jawab. Betapa hinanya kita, betapa malunya kita. Kononnya cinta Nabi, di akhirat nanti Nabi tak kenal kita. Nabi SAW sebut dalam hadis, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celakalah siapa yang tak nampak aku di akhirat nanti. Celaka kita. Macam mana kita nak nampak Nabi, Nabi nak nampak kita? Kalau kita tak ikut sunnah Nabi, kita tak tahu pun cara Nabi solat. Khudhu anni, Nabi kata, ambil daripada aku, Nabi kata. Solatlah kamu sebagaimana aku solat. Betul ke kita dah solat cara Nabi? Belajar tak kita? Tuan-tuan, dengar ni. Siapa baru tahu, untuk orang lelaki dulu, siapa baru tahu bila awak angkat takbir, sunatnya adalah awak kena renggangkan jari dan awak kena tundukkan sedikit jari, seolah-olah jari ni pun sujud kepada Allah. Jangan begini. Ada orang angkat takbir begini. Tak, yang sunnah sempurna adalah tapak tangan menghadap kiblat. Awak tahu tak, dekat angkat takbir saja ada 7 sunnah yang terperinci yang saya boleh huraikan. Angkat takbir ni tuan-tuan, awak kena menghadap kiblat. Tangan awak ni, tapak tangan, ini sunnah yang sempurna. Dan awak disunatkan renggangkan jari, dan disunatkan tundukkan sedikit jari, dan sunatkan separa dengan telinga dan ini. Begini. Separa dengan telinga dan ini. Untuk orang wanita di bawah, wanita di dadanya. Ini nombor 1. Kalau yang saya duk cerita ni first time awak dengar, first time awak tahu, mana nilai kita sebagai orang, nilai kita sebagai seorang Islam? Betul ke kita beribadat sebenar-benarnya selama ni? Ibu tuan-tuan, 1.7K, saya minta tolong tekan button share. Tekan button share sekarang ibu tuan-tuan. Kita bagi lawan dalam TikTok, kita bagi ada ilmu agama saja. Bantu saya, sebarkan ilmu. Okey. Awak tahu tak ketika rukuk macam mana tangan nak buat? Ketika rukuk tangan tu pegang lutut macam ni. Disunatkan renggangkan jari. Disunatkan macam memegang lutut kita. Baik, ketika sujud macam mana? Ketika sujud tak kira lelaki ke perempuan, disunatkan untuk rapat-rapatkan jari begini. Ketika sujud. Ketika sujud, lelaki ke perempuan ke sama, rapatkan jari. Nampak? Ketika duduk di antara dua sujud pun rapatkan jari. Ramai orang lelaki dia suka begini. Kan? Dia buka besar-besar dia begitu. Tak, lelaki pun kena rapatkan jari dan separa dengan begini. Nampak? Rapatkan jari untuk lelaki dan perempuan. Ibu tuan-tuan, saya nak tengok cukup 2000 mata memandang. Bantu saya untuk tekan button share lagi. Okey, saya sambung. Okey, habis bab jari. Saya nak cerita, siapa nak tahu selama ni banyak solat dia batal tanpa dia sedar? Siapa nak tahu?
Ibu tuan-tuan, siapa nak tahu solat dia batal selama ni tanpa dia sedar? Komen nak tahu. Dia tengah solat tapi dia tak tahu solat dia dah batal. Allahu Akbar. Ibu tuan-tuan, saya nak tanya ni, ada tak orang dia tengah-tengah solat, dia pun kata, aduh, aku ni nak pergi tandas ke, nak teruskan solat ke, nak pergi tandas. Dia sakit perut, masa tu duduk rakaat ketiga, keempat, nak hentikan solat sayang. Dia kata, aduh, aku nak pergi tandas ke, nak teruskan solat. Nak pergi tandas ke, nak teruskan solat. Siapa pernah berlaku macam ni? Siapa pernah berlaku macam ni? Ibu tuan-tuan, solat awak auto batal. Solat awak auto batal. Bila awak ada ragu-ragu sama ada nak teruskan solat atau nak pergi tandas, solat awak auto batal. Ibu tuan-tuan, jumpa Allah nanti, Allah benci pada orang yang jahil. Orang yang solat tanpa ilmu, amalan solatnya ditolak. Wa kullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dibuat tanpa ilmu, amalannya ditolak, amalannya tidak diterima. Tuan-tuan, takut ke tak jumpa Allah nanti solat kita markah kosong? Allah pun gelar kita menjadi orang yang fasik. Siapa yang beramal tanpa ilmu, orang ini hidup dalam keadaan jahil, dia digelar fasik. Dia pun kata ke Allah, ya Allah, aku tak tahu ya Allah. Allah tanya kita, di mana masa mudamu? Apa kau buat selama ni? Sampai kau solat pun kau tak tahu mana batal, mana sah, mana haram, mana makruh. Apa nilai kita orang Islam? Apa beza kita dengan orang Islam bukan Islam? Solatnya. Solat kita tak betul. Apa nilai kita? Apa nilai kita, ibu tuan-tuan? Tak malukah kita tengok anak-anak kita? Tak malukah kita solat kita pun tak betul? Ibu tuan-tuan, muhasabah diri. Tepuk dada, muhasabah diri. Okey, orang yang jahil ini digelar fasik. Di akhirat nanti dia akan dihimpunkan bersama-sama dengan orang berzina. Dipandang sekeliling tengok, weh kaki zina, weh kaki judi. Satu level awak dengan orang yang berzina, berjudi. Bila mana masa hidup awak dulu tak tahu langsung hukum hakam salat. Salat sekadar salat. Na'udzubillah min zalik. Fawailul lil musallin. Allah kata, celakalah orang yang sembahyang. Di golongan akhirat nanti ada orang yang kaki salat tapi celaka dia. Allah letakkan dia dalam neraka Allah sebabkan salatnya dalam keadaan lalai, salatnya tak tahu hukum hakam. Ibu tuan-tuan, dengar betul-betul. Saya nak tanya, siapa tengah-tengah solat tadi ataupun sebelum angkat takbir, dia ada buat sesuatu macam ni? Dengar betul-betul. Awak ada tak buat macam ni? Dengar. Kalau ada, awas. Dengar betul-betul. Awak tengah solat ataupun sebelum angkat takbir, awak kata, aduh, suami aku kalau aku tak angkat call dia marah. Dia tak call lagi. Suami awak tak call lagi. Kalau suami aku call, aku nak angkat call. Kalau anak aku nak jatuh katil, aku nak sambuk dia. Kalau abang JNT nak sampai COD barang, aku nak kena bayar duit COD. Kalau suami aku balik, aku nak kena buka pintu. Awak tak solat lagi. Awak tak angkat takbir pun lagi. Ataupun dah angkat takbir. Siapa pernah berlaku macam ni? Hati awak berkata-kata. Siapa pernah berlaku macam ni? Siapa pernah berlaku macam ni? Komen pernah berlaku. Komen pernah. Ibu-ibu tuan-tuan, solat awak auto batal. Solat awak auto tidak sah. Itu dipanggil dalam bab membatalkan solat. Dalam bab membatalkan solat dipanggil bab gantung niat. Awak gantung solat awak, awak gantung niat solat awak dengan something di luar. Kalau suami aku balik, aku nak batalkan solat. Kalau suami aku balik, aku nak pergi buka pintu. Suami awak tak balik pun lagi. Awak tak angkat takbir pun. Awak tak angkat takbir, awak angkat takbir pun tidak sah salat. Awak kena murnikan balik niat tersebut. Tidak boleh ada gantung niat kepada solat. Ibu tuan-tuan, saya nak tanya dengan jujur. Daripada awal saya cerita tadi, siapa rasa solat dia selama ni banyak tak betul? Cuba komen saya. Lepas saya duk cerita satu persatu, siapa rasa solatnya selama ni banyak tak betul?
Allahu Akbar. Ibu-ibu tuan-tuan, dengar betul-betul apa saya nak bagi tahu. Orang yang tak belajar ilmu solat ini, dia berdosa setiap saat. Setiap saat hidupnya berdosa. Tak payah nak cerita, ketenteraman jiwa akan ditarik dalam jiwanya. Hidupnya tak tenang. Dia ada suami isteri dalam rumah tangga tak bahagia. Macam mana nak bahagia? Dia tinggalkan Allah. Allah benci orang yang jahil. Ibu tuan-tuan, dengar, seorang suami nak masuk syurga Allah. Seorang suami bergaya dah nak masuk syurga Allah, isterinya akan datang pegang kakinya. Masa tu isteri dia kata, abang tak boleh masuk syurga sebabnya banyak dosa saya, abang tidak ajar saya dulu. Suaminya berkata, wahai isteriku, dulu aku dah ajar kamu, dulu aku dah minta kamu pergi belajar. Apa kata isterinya? Tidak abang tidak paksa saya. Oh, macam drama pula. Abang tidak paksa saya. Masa tu bergaduhlah suami isteri di akhirat. Masing-masing nak mengatakan siapa yang bersalah. Masa tu ibu tuan-tuan, suami tidak akan dibenarkan masuk syurga bila isteri awak hidup dalam keadaan jahil. Yang malangnya suami pun jahil, isteri pun jahil. Satu keluarga tidak belajar ilmu agama. Orang ini celaka di akhirat nanti. Na'udzubillah. Ibu tuan-tuan, semua orang ada target nak sukses. Semua orang ada target nak berjaya. Semua orang ada target nak sempurna hidupnya. Tapi satu keluarga ni, dia jarang ada niat nak sempurnakan amal ibadatnya. Dia tak pernah bincang dengan suami dia, abang, bila kita nak pergi belajar ilmu agama. Suami tak pernah ajak isteri untuk hadir majlis-majlis ilmu. Pergilah ibu tuan-tuan, setiap saat awak berdosa. Tahu tak apa Nabi bagi tahu? Tahu tak apa bagi Nabi bagi tahu? Janganlah kamu meninggal dunia dalam keadaan jahil. Nabi pesan. Nabi pesan ibu tuan-tuan. Okey. Saya nak cerita lagi ibu tuan-tuan. Saya nak cerita lagi apakah kesalahan-kesalahan yang berlaku di dalam solat tadi. Saya rasa dah banyaklah saya cerita. Satu perkara yang kritikal saya nak cerita dalam bab solat ni. Tolong fokus dengar betul-betul. Tolong fokus dengar betul-betul. Satu kesalahan dalam bab solat yang mungkin awak buat. Okey. Ada tak orang dia solat? Ada tak orang dia solat? Dia panjangkan A ketika takbir. Tengok Allahu Akbar. Dia panjangkan A. Allah. Ada tak? Siapa yang panjangkan A, komen A. Siapa yang panjangkan A, komen A. Siapa yang tak panjangkan, komen B. Panjangkan A. Allah. Ibu tuan-tuan, siapa pun yang panjangkan A, mungkin awak terkadang panjang, terkadang pendek. Cuba ingat betul-betul. Allah. Depan. Allah. Ataupun daripada sujud daripada sujud. Allah. Siapa pun yang panjangkan A, solatnya telah batal dan hukumnya haram. Solat awak telah batal siapa yang panjangkan A. Celakalah orang yang solat tanpa ilmu, solatnya tidak diterima, solatnya ditolak. Ibu tuan-tuan, pergilah belajar ilmu. Live ini saya buat tujuannya nak bagi awak kesedaran betapa jahilnya awak, betapa awak tak peduli pun agama selama ni. Awak hidup, awak boleh pergi kerja, ada orang boleh pergi belajar degree 4-5 tahun, ada orang boleh pergi kerja 8 pagi balik 9 malam, tapi agama langsung tidak peduli. Pergilah cari ilmu, bina tertib dalam rumah tangga awak. Bila hari kita nak baca Al-Quran, bila hari kita nak pergi belajar dengan ustaz, aturkan majlis ilmu dalam rumah awak. Kalau tidak, solat awak banyak tak betul. Percayalah saya bagi tahu, awak akan diazab, awak akan menjadi orang fasik. Siapa yang jahil ilmu fardu ain, hidupnya berdosa. Tidak boleh panjangkan A depan. Allah. Tidak boleh. Allah. Kalau awak panjangkan A, solat awak batal. Kalau awak tak tahu, ustaz saya tak tahu. Ya, tak tahulah batal tadi. Kenapa awak tak tahu apa awak buat selama ni? Siapa yang tahu dan sengaja, hukumnya adalah haram
dan mungkin boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Berat tak? Berat tak ibu tuan-tuan? Saya nak tanya, berat tak sampai tak boleh terkeluar daripada Islam kalau panjangkan A ni? Allah, kalau sengaja terkeluar daripada Islam. Pasal apa boleh jadi sampai terkeluar ni, Ustaz? Panjangkan A je pun. A tu tuan-tuan dalam bahasa Arab berubah maknanya menjadi adakah Allah Maha Besar? Adakah Allah Maha Besar? Bila awak panjangkan A, dia jadi adakah kat depan. Yang betulnya awak tidak boleh panjangkan A. Allah, Allah. Allahu Akbar, A depan. Saya tak cakap la belakang tu. Allah, itu boleh panjang. Yang saya cakap depan, Allah. Kenapa ramai tak tahu? Itulah ramai yang hidup dalam keadaan tak tahu, solatnya tidak diterima, hukumnya batalnya, solatnya batal. Ibu tuan-tuan, ulama menyebutkan, Imam Ibn Ruslan sebut dalam kitab Safwatuz Zubat disebut apa? Wa kullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dibuat tanpa ilmu, amalannya ditolak, amalannya tidak diterima. Saya nak tanya tuan-tuan, tak takut ke jumpa Allah nanti markah kosong? Jumpa Allah konon-kononnya kita kaki solat, rupanya Allah tolak semuanya. Pasal kita hidup sibuk dengan dunia, sibuk dengan bisnes. Semua orang muhasabah diri. Saya tak tahu ni, baru tahu. Tak tahu tidak dimaafkan. Akak, abang, tak tahu tidak dimaafkan. Tidak tahu ini hanya mu'allaf dan orang duduk dalam hutan je dimaafkan. Kalau tak tahu, kenapa awak tak tahu? Faham tak ni tuan-tuan? Saya sambung balik. Saya sambung lagi. Ada orang dia salah dekat niat. Saya nak tanya, ada tak orang diangkat takbir, dia niat solat, dia tak nyatakan fardu? Dia tak nyatakan fardu. Contoh, saja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Awak tak sebut fardu di dalam niat awak. Ada tak? Kalau ada, komen A. Kalau awak sebut fardu, komen B. Saja aku solat fardu zuhur, B. Kalau saja aku solat zuhur 4 rakaat, tak sebut fardu, komen A. Awak A ke B? Komen A dan B. B sebut fardu, A tak sebut fardu. Saja aku solat zuhur 4 rakaat. Dia tak nyatakan fardu. Ibu tuan-tuan, siapa yang solat tidak menyebut fardu di dalam solatnya, maka solatnya selama ini tidak sah. Siapa yang tidak menyebut fardu zuhur, maka solatnya selama ini tidak sah. Allahu Akbar. Saya nak tanya ni, siapa yang betul-betul rasa, ya Allah, banyaknya aku salah daripada ustaz ni duk cerita daripada tadi. Banyaknya solat aku selama ni tak betul. Bab rakaat tadi pun dah fail. Bab batalkan solat pun tadi aku dah fail. Ibu tuan-tuan, pergilah cari ilmu agama. Jangan hidup dalam keadaan jahil. Pergilah cari ilmu agama. Jangan hidup begini lagi. Saya merayu, ya Allah, awak mati nanti, ya Allah, awak akan rugi. Awak akan menyesal masa tu. Awak tak boleh nak kembali ke dunia lagi. Awak tak boleh nak kembali dah ke dunia lagi. Tolonglah pergi cari ilmu, ibu tuan-tuan. Tolong pergi cari ilmu. Pergilah cari ilmu, tuan-tuan. Jangan belajar dengan saya seorang. Pergilah cari saya. Saya boleh nak invite duduk dalam grup saya, belajar dengan saya. Tapi kalau nak duduk dalam grup saya nak invite 20 orang je. Siapa yang nak duduk belajar dengan saya, kita cerita detail mandi wajib cara Nabi, kita cerita detail wuduk cara Nabi, kita cerita detail bagaimana nak solat cara Nabi, saya nak invite 20 orang. Kalau ada orang nak belajar dengan saya nak 20 orang je, saya invite dalam grup saya. Kita cerita detail lah. Dalam live ni panjang nak cerita. Kalau ada orang nak belajar dengan saya nak invite 20 orang. Balance, awak pergi 1.7K, awak pergi cari ustaz, ustazah area rumah awak. Okey? Pergi cari surau masjid. Baik, saya sambung lagi. Nak tahu tak macam mana seorang yang berwuduk, wuduknya tidak sah? Dengar, saya nak sambung. Kejap lagi saya invite.
Siapa nak belajar dengan saya nak 20 orang masuk dalam grup saya. 20 orang je. Nanti saya cerita macam mana. Saya nak cerita habis dulu silibus saya ni. Okey, awak tahu tak selama ni ada orang dia berwuduk tapi wuduknya tidak sah. Okey, saya nak tanya. Awak berwuduk ni, awak niat dekat muka ke dekat tangan? Awak niat wuduk dekat muka ke dekat tangan? Cuba bagi tahu. Awak niat wuduk dekat mana? Awak niat wuduk dekat muka ke dekat tangan? Saya tengah teruskan ni. Okey, siapa pun yang pergi niat wuduk dekat tangan, maka wuduk awak selama ini tidak sah. Ya Allah, ada lagi orang komen dekat tangan. Niat wuduk dekat muka, bukan dekat tangan. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Di mana nilai awak sebagai orang Islam? Niat wuduk di muka, bukan di tangan. Niat wuduk di tangan, wuduk awak tidak sah. Itulah muktamad mazhab Imam Syafi'i. Niat wuduk di muka, bukan di tangan. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ramai orang komen niat di tangan. Awak ni dah umur berapa? Tak malu ke, tak rasa ke bersalah pada Allah? Niat wuduk di muka, bukan di tangan. Itu satu hal. Hal yang kedua pula, siapa baru tahu dekat tangan ada satu niat lain. Dia panggil niat sunat wuduk. Sahaja aku menunaikan sunat wuduk. Siapa baru tahu? Dekat tangan ada niat lain. Sahaja aku menunaikan sunat wuduk. Awak tak niat sahaja aku menunaikan sunat wuduk di tangan, maka tidak dapat pahala basuh tangan, tak dapat pahala berkumur. Rugi ke tak rugi? Saya nak tanya ni, rugi ke tak rugi tak belajar ni? Semua orang baru tahu yang dekat tangan pun kena niat. Tuan-tuan, sebab tu saya kata pergi belajar. Nak belajar dengan saya boleh, saya invite 20 orang je. 20 orang saja saya invite, boleh duduk dalam grup saya, belajar dengan saya, belajar dengan grup kami. 20 orang. Balance, awak pergi cari masjid, cari surau dekat rumah awak, tanya pihak masjid, bila kelas fardu ain, bila kelas solat, bila kelas tasawuf, bila kelas tauhid, pergi cari guru. Baik, Ustaz, kenapa 20 orang je mesti ramai nak ni? Saya tak tahulah, tak muat kot. Awak boleh pergi, bukan. Dengar betul-betul. Saya buat sesi ni untuk bagi awak kesedaran. Awak boleh pergi carilah guru awak. Pergilah cari dekat rumah awak, masjid, kan? Jadi tuan-tuan, bukan kena belajar dengan saya seorang. Okey, saya nak cerita sikit tentang, awak tahu tak betapa banyak perkara makruh awak buat dalam wuduk awak? Siapa baru tahu? Tak masukkan air dalam hidung hukumnya makruh. Siapa baru tahu? Komen baru tahu. Awak berwuduk selama ni, awak tak masukkan air dalam hidung. Awak tak masukkan air dalam hidung, hukumnya makruh. Siapa baru tahu? Siapa baru tahu? Siapa baru tahu? Kalau awak berwuduk, lepas wuduk awak lap muka awak dengan kain, hukumnya makruh. Ibu tuan-tuan, sebab itulah saya akan berkongsi detail dalam grup saya nanti. Masya Allah Ustaz Syafiq. Masya Allah Ustaz Syafiq. Apa khabar Ustaz Syafiq? Terima kasih Ustaz Syafiq. Allah, Ustaz Syafiq tak perlu bagi gift pada saya Ustaz. Allahu Akbar. Baik, ibu tuan-tuan, saya nak pesan pada diri saya, keluarga saya, dan juga kepada anda-anda semua. Tolong ibu tuan-tuan, tolong pergi cari guru, tolong pergi belajar ilmu agama. Banyak perkara yang kita duk buat dalam salat kita, dalam wuduk kita, tidak betul selama ni. Wa kullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dibuat tanpa ilmu, amalannya ditolak, amalannya tidak diterima. Jumpa Allah nanti, saya nak tanya satu analogi simple. Satu analogi simple saya nak bagi tahu awak. Mak awak kata tolong pergi beli gula, awak bawa balik garam. Agak-agak mak awak marah tak? Cuba jawab saya. Mak awak kata pergi beli gula, awak bawa balik garam. Mak awak marah tak?
Sama tuan-tuan. Nabi kata cara dia begini solat, cara dia begini wuduk, cara dia begini mandi wajib. Awak buat cara awak. Nabi suka ke? Allah suka ke? Cuba awak jawab saya. Awak selama ni solat dengan cara awak, wuduk dengan cara awak, mandi wajib dengan cara awak, tak ikut cara Nabi Muhammad SAW, tidak ada artinya ibadat kita. Tidak ada artinya ibadat kita, ibu tuan-tuan. Sia-sia. Kejayaan sebenar dalam ibadat adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ni saya nak tunjuk benda simple pada awak. Dengar betul-betul. Saya nak tunjuk perkara yang simple pada awak. Kejap. Tunggu kejap.